Sekolah Menengah Sarjana Utama di Sungai Buloh, Selangor berdiri sebagai sekolah tunggal di tengah kepesatan pembangunan serta jumlah penduduk yang sangat ramai. Fungsinya sama sahaja dengan sekolah menengah yang lain di seluruh negara, tetapi sekolah ini mempunyai sesuatu di balik tabir yang mungkin tidak pernah diketahui oleh penduduk sekitar. SMK Sarjana Utama adalah antara contoh sekolah yang mempunyai program PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi, iaitu sekolah yang menyediakan pendidikan khas bagi murid berkeperluan khas MBK. Mungkin ramai di kalangan kita yang tidak begitu mengetahui mengenai kelas khas yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan ini dalam usaha untuk memberikan peluang kepada kesemua murid berkeperluan pendidikan khas bagi menerima akses pendidikan yang relevan dan sesuai. Selamat datang ke program Pendidikan Khas Integrasi SMK Sarjana Utama. Tidak semua anak-anak dilahirkan sempurna. Bagi anak-anak istimewa atau kelainan upaya serta mempunyai masalah pembelajaran lembam, bagaimana dan di manakah tempat untuk mereka mendapat pembelajaran? Ramai ibu bapa yang mempunyai anak-anak seperti ini sudah tentu tidak mahu anak-anak mereka tercicir dan terus terabai daripada mendapat pendidikan formal. SMK Sarjana Utama mula beroperasi pada tahun 2003 dengan kekuatan gurunya seramai 12 orang, muridnya seramai 63 orang. Namun kini SMK Sarjana Utama ataupun lebih dikenali sebagai Sutama mempunyai kekuatan murid seramai 3,800 orang dengan bilangan guru 226 orang dan dengan kelas sebanyak 111 buah kelas. Bagi program PPKI, mula beroperasi pada tahun 2006 dengan bilangan muridnya seramai 7 orang dan gurunya seramai 3 orang. Dan kemudian kini pada tahun 2022, bilangan muridnya seramai 73 orang dengan bilangan tenaga pengajar yang berkemahiran seramai 13 orang. Dan di Sutama sendiri untuk pelajar-pelajar PPKI ini kita menyantuni pelbagai keistimewaan anak-anak Sutama yang PPKI yang kita biasa sebut sebagai anak-anak syurga. Mereka ada masalah pembelajaran, ada autism, ada Down syndrome, cerebral palsy dan mereka juga ada masalah dari aspek pendengaran. Jadi itulah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh guru-guru untuk memastikan anak-anak syurga ini bukan sekadar hadir ke sekolah tetapi mereka mendapat satu pendidikan yang berkualiti supaya mereka yang akan keluar dari sekolah nanti adalah pelajar-pelajar PPKI yang boleh bersosialisasi dengan masyarakat, yang boleh berdikari, yang boleh merajui kehidupan sendiri dengan pelbagai kemahiran yang asasnya adalah bermula di Sutama oleh guru-guru PPKI secara holistik ke anak-anak kami di sini. Sukan dan aktiviti co-curriculum pada pandangan saya untuk murid istimewa ni memang sangat penting dan peluang dia tu
kadar lebih luas daripada murid perdana. Kalau macam murid berkeperluan khas ini memang kita banyak dedahkan dengan aktiviti luar, bukan sukan sahaja. Contohnya lawatan. Murid sangat seronok sebab dia kadang keluar dengan cikgu dan kawan-kawan ni, dia berubah, emosi dia berubah. Pelbagai pendekatan perlu diganding bersama kerana permasalahan pertama ialah gaya pembelajaran kanak-kanak bermasalah pembelajaran berbanding kanak-kanak normal. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini adalah mereka yang lemah dalam pelajaran dan mempunyai keupayaan yang terhad, terutamanya ketika mempelajari sesuatu yang baharu. Kepada murid-murid berkeperluan khas, inilah tempat mereka untuk meningkatkan akademik mereka, untuk kemenjadian sasiah dia untuk dalam bidang akademik. Di sinilah tempat mereka di program PPKI ini. Kemahiran di sini, kemahiran sosial itu penting antara mereka dengan murid-murid perdana. Sebab tu dia perlu berada di sekolah-sekolah harian untuk membina jati diri mereka, motivasi diri dia, keyakinan diri dia. Okay, dalam pendidikan khas ni, saya mengajar murid berkeperluan khas dari pelbagai kategori. Untuk murid-murid ni, dia ada pelbagai tahap yang berbeza. Contohnya, berkefusian sederhana, kita lebih kepada akademik dan kemahiran. Untuk murid berkeperluan khas kefusian rendah, mereka ni lebih kepada akademik sedikit dan juga kepada kemahiran kepengurusan diri dan juga kemahiran manipulatif. Inilah antara cabaran yang terpaksa dilalui oleh guru sekolah ini kerana mereka perlu mahir dalam gaya pembelajaran dan dapat menerapkan gaya pembelajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru PPKI di Sutama untuk meningkatkan lagi skill mereka, kemahiran mereka untuk saya ambil contoh pembuatan roti. Guru-guru ini mengambil kursus CJ kemahiran sendiri, mengikuti kursus pada setiap hujung minggu untuk memantapkan lagi kemahiran supaya apa? Supaya ilmu itu yang terkini itu boleh kita berikan kepada anak-anak PPKI. Kerana ini adalah persediaan bagi mereka. Sebab pelajar-pelajar ini dia akan mengalami proses pembelajaran, proses sosialisasi dan guru-guru itu sendiri perlu mendahului. Jadi dengan cara guru-guru tersebut mengambil kursus-kursus kemahiran. Mendidik murid pendidikan khas memerlukan pendekatan yang lebih menjurus kepada kemahiran hidup supaya mereka lebih berdikari untuk meneruskan kehidupan. Bengkel membuat roti dan kek ini diusahakan dengan penyediaan guru-guru PPKI. Guru-guru yang membimbing murid seperti ini juga perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk mempelajari sendiri kemahiran yang akan diajar kepada murid. Justru, mengikuti kursus dan pembelajaran di hujung minggu adalah pengorbanan besar guru-guru ini yang tidak ramai mengetahuinya. Bidang kemahiran ni memang banyak bagi impak yang positif pada pelajar kami dan murid kami lah. Sebab melalui kemahiran ni, pelajar kita boleh ajar dia untuk fokus, untuk buat kerja ataupun langkah demi langkah, satu step. Tapi memang mengambil masa lah. Dia bukan satu proses yang jangka masa pendek, tak. Sebab dia, budak kami ni dia ada, setiap pelajar ni dia ada limitasi dia yang berbeza kan. Kita kena memang banyak sabar sebab pelajar saya ni ada yang hyper, ada yang tak fokus kan. Fokus 2 minit dia tak sampai pun 2 minit. Jadi kita kena tarik minat dia. Kena banyak memuji kan. Kena step satu-satu. Guru di dalam kelas PPKI di SMK Sarjana Utama ini adalah tonggak utama yang memastikan murid-murid berkeperluan khas di sekolah ini mendapat pendidikan yang terbaik. Ia bukanlah suatu tugas mudah kerana mengurus murid-murid sebegini tidak ada formula atau teori yang tepat. Segalanya memerlukan kepintaran serta ketabahan seorang pendidik. Inilah antara ciri-ciri
yang menjadikan mereka seorang guru yang sangat menjiwai falsafah sebagai seorang pendidik. Kalau bercerita mengenai teknik pengajaran yang khusus untuk anak-anak istimewa ini, sebab kita banyak kategori MBK. Kalau kita pergi kepada teknik untuk autism, murid autism ni dia suka benda yang sama. Dia suka persekitaran yang sama dan berulang. Sebab tu kalau dekat sekolah kita kena suasana yang sama seperti dekat rumah. Okey, kalau untuk budak cerebral palsy, untuk murid cerebral palsy, kita kena modifikasikan. Kalau masalah fizikal kan saraf tangan tu kita kena push, kita kena tangan. Tangan tu kita memang kena pegang. Lepas tu untuk masalah pendengaran memang kita kena guna bahasa isyarat. Kita selesai semua aktiviti, kita kena bagi ganjaran untuk lebih beri galakanlah kepada murid-murid tu. Guru-guru yang membimbing murid seperti ini juga adalah mereka yang terlatih dan sudah bersedia jiwa serta mental untuk mendidik anak-anak ini. Cikgu Nurul Nadia Harun tega dengan tugasnya membimbing 3 orang pelajarnya yang cacat pendengaran. Pembelajaran agar mereka mahir dan boleh menguasai bahasa isyarat adalah cabaran yang terpaksa dilalui. Tetapi ia bukanlah sesuatu yang dianggap masalah kerana bagi Cikgu Nurul, ia ibarat alah bisa tegal biasa. Saya semasa di universiti saya ambil minor sahaja. Major saya masalah pembelajaran. Tapi saya ambil minor sign language, bahasa isyarat. Cabaran dalam mendidik anak-anak istimewa ni pertama sekali macam saya cakaplah emosi. Emosi memang kena jaga. Seboleh-bolehnya berlaku adil. Seboleh-bolehnya semua tu bahagi perhatian kita. Kalau badan ni satu kena pecah-pecah. Sebab itulah kita ada PPM, pembantu pengurusan murid. Allahu kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadana. Muhammad Irfan Hassan Basri adalah contoh pelajar di sekolah ini yang berjaya dididik untuk mempunyai keyakinan diri dan tidak malu-malu untuk memperagakan bakat serta kebolehan yang ada pada dirinya. SMK Sarjana ni adalah antara sekolah yang murid yang padat. Sebenarnya dengan nama program pendidikan integrasi pendidikan khas tu, memang saya jalankan beberapa program. Di sini kita ada ramai jugalah, maksudnya untuk murid-murid yang diinklusifkan. Kemudian murid-murid ini berintegrasi, maksudnya dia berkongsi kantin, berkongsi padang bola, berkongsi koperasi sama-sama dengan murid-murid aliran perdana. Mereka juga saling bantu-membantu. Biarpun kita tahu murid-murid pendidikan khas ni yang serba kekurangan, dia akan saling bantu-bantu. Memang cukup seronoklah saya tengok di sini sebab komitmen murid-murid aliran perdana terhadap murid-murid PPKI. Pengorbanan guru bukan di dalam bilik darjah sahaja, malah kasih sayang mereka jelas terpancar sewaktu memimpin tangan anak-anak istimewa ini untuk berpisah buat seketika setiap tengah hari ketika waktu pulang kepada murid-murid ini. Murid yang lain juga dilatih dan diterap untuk menyemai semangat integrasi serta perpaduan sesama rakan pelajar yang lain. Hubungannya akrab dan mesra ini sedikit sebanyak akan menceriakan murid dan membangkitkan semangat mereka untuk hadir ke sekolah. Jadi guru-guru kami kadang-kadang ada masalah dari segi kehadiran pelajar. Jadi di situlah kita menyantuni pelajar-pelajar kita supaya mereka dapat hadir ke sekolah. Bagi guru-guru PPKI lah, bagaimana mereka hendak menarik pelajar itu untuk datang ke sekolah. Jadi antaranya ialah pertama, kita boleh lihat guru itu perlu kreatif dan inovatif bagaimana untuk menghasilkan satu pembelajaran yang menarik, fun learning kepada pelajar-pelajar. Dan pada masa yang sama juga perlu ada hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya anak-anak itu bersedia bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi mental mereka untuk hadir ke sekolah dan belajar. Sepanjang 3 tahun saya di sini, banyak sebenarnya peningkatan yang telah berlaku di PPKI ini. Antaranya ialah bangunan yang ada sekarang ni, and then kita punya environment yang begitu cantik. PPKI SMK Sarjana Utama telah memenangi projek khas dan keceriaan bagi tahun 2021 peringkat daerah Kuala Selangor. Kami di pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru, fungsinya
adalah membantu ataupun support program-program sekolah ataupun apa-apa cadangan yang diadakan atau dilontarkan kepada kami. Jadi dengan kerjasama pihak kami dan pihak pentadbir sekolah dan sekolah sendiri, kami dapat lihat program-program ini berjalan dengan lancar dan apa-apa cadangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Setiap tahun, semakin ramai pelajar istimewa dan kurang upaya ini menunjukkan prestasi luar biasa dalam bidang akademik. Di samping tidak kurang juga menonjol dalam aktiviti kurikulum. Ini bukti kejayaan sistem pendidikan khas negara dalam usaha mengasah potensi murid yang memerlukan perhatian serta bimbingan khusus, terutama pada peringkat awal persekolahan. Bagi guru-guru di SMK Sarjana Utama ini, tidak ada yang lebih menggembirakan selain melihat anak-anak murid mereka berjaya dan boleh berdikari selepas meninggalkan alam persekolahan. Pengalaman yang banyak saya dapat di sini daripada saya masuk sekolah, nakal sampai saya keluar, sampai saya jadi orang. Dan pencapaian yang saya dapat di Kolej Impen, saya dapat anugerah jati diri. Dari sukan, semua aktiviti yang cikgu bawa, saya akan ikut. Dan cikgu banyak bantu saya, penuh dengan kasih sayang cikgu bawa, tak letih, tak lelah. Cikgu bawa pergi ke Kuala Selangor yang jauhnya, yang berapa batu tu jauh je. Dan itu yang pengalaman yang best lah saya dapat di sekolah Sarjana Utama ni. Saya nak cakap terima kasih kepada cikgu daripada saya start sekolah sampai saya habis. Diorang banyak membantu saya lah. Daripada tanya khabar, kadang-kadang pun saya akan tanya khabar cikgu. Kita tak putus hubungan lah. Pengalaman manis asyik ingat masa tu kita orang pernah pergi ke Brunei. Sekolah tajuk lawatan sambil belajar. Kami belajar memasak, belajar kemas rumah. Asyik kerja di PPKI, belajar di kelas biasa, ambil SPM. Lepas habis sekolah, asyik sambung belajar. Asyik bekerja dengan orang selama 6 bulan. Ambil pengalaman dulu, bekerja tak boleh, agak push diri asyik buka sendiri. Bekerja sendiri. Terima kasih pada semua cikgu yang didik asyik. Kalau tanpa cikgu, asyik tak ada kat sini. Tanpa seorang guru, kita tak boleh berjaya. Harapan asyik, insya-Allah, semoga PPKI boleh mendidik ramai pelajar lagi jadi macam asyik, insya-Allah. Cikgu PPKI banyak menyokong saya, banyak beri semangat dan sentiasa tidak berikan saya down lah. Saya kat sekolah banyak pengalaman saya pernah bersukan. Dari bersukan saya pergi olahraga, wakil sekolah, wakil daerah Kuala Selangor. Sebab habis sekolah saya sambung belajar di Kolej Impen. Saya ambil kos menjahit pakaian wanita. Sekarang saya menjahit sendiri, saya buat bisnes sendiri, menjahit di rumah. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu saya yang memberi semangat, memberi sokongan daripada awal hinggalah saya habis sekolah. Jasa mereka saya tak dapat nak dibalas, hanya mampu berdoa untuk mereka. Tidak semua anak murid boleh menerima dan menguasai pembelajaran seperti yang diharap serta dirancang pihak sekolah. Pihak yang paling dekat dengan murid sebegini adalah guru dan juga ibu bapa mereka. Ada antara anak-anak itu boleh berjaya di sekolah dan dalam hidup mereka jika minat dirangsang dan diberikan peluang. Ia juga memberikan pilihan dan pengetahuan kepada para ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa ini bahawa masih ada ruang terbuka luas untuk anak-anak mereka mendapat pendidikan formal. Harapan saya sebagai seorang yang telah diamanahkan untuk memikul tanggungjawab ini, saya mengharapkan supaya
SMK Sarjana Utama secara keseluruhannya menjadi sebuah sekolah yang seronok guru-guru bekerja. Seronok murid-murid untuk hadir belajar. Apabila keseronokan bekerja, keseronokan belajar dan ditambah pula dengan sokongan dan penglibatan ibu bapa dan PIBKS, maka sekolah ini akan boleh melahirkan mereka keluar sebagai aset negara. Untuk harapan saya untuk akan datang untuk Sarjana Utama ni, apabila bandar Sarjana Utama iaitu sekolah yang baru akan dibuka di kawasan di lokasi sini, maksudnya akan mengurangkan kepadatan di SMK Sarjana Utama ni dan akan memberi ruang pada murid-murid pendidikan khas di sini untuk mendapat kelas yang lebih kondusif. Apa yang telah dilakukan oleh guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Utama ini adalah bukti bahawa mereka sebenarnya antara guru luar biasa. Guru-guru ini tidak meminta mereka dijulang dan dipuji kerana ini adalah tanggungjawab mereka sebagai pendidik. Cabaran dan liku-liku seharian di dalam kelas mungkin berbeza dengan guru-guru murid normal, tetapi mereka tetap puas dan gembira dengan rutin harian di sini. Bagi mereka, melihat kejayaan anak-anak syurga ini adalah kepuasan tidak terhingga. Bagi mereka, alah bisa tegal biasa, semuanya akan menjadi kenyataan jika mempunyai semangat kerja berpasukan.